Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hiburan-hiburan sewaktu kita semua berpuasa. Dia bukanlah hiburan tapi lebih kepada pengajaran lah sewaktu kita berpuasa. Tapi hari ini daripada 3 cerita yang Abang nak sampaikan, salah satunya buatkan Abang betul-betul rasa terkoyak hati. Dah lah waktu-waktu bulan puasa, abang pula banyak kehilangan orang yang tersayang. Dalam masa awal-awal tahun hari tu, mak long abang meninggal, lepas tu nenek abang meninggal. Ramai orang yang abang sayang meninggal pada tahun ni. Jadi bila abang dapat cerita yang ketiga, pertama dan yang kedua dah okey dah, yang ketiga terkoyak hati abang baca. Jadi nanti abang akan ceritakan dengan penuh perasaan supaya kita semua dapat rasa pekaraman seorang pakcik ni. Jadi sebelum abang lanjutkan kepada cerita, abang nak buat pengumuman untuk sambal lara. Abang nak buat promosi sempena bulan Ramadan. Beli 3, harganya jatuh daripada RM38.70, nak dekat-dekat 39. Abang turunkan ke RM32. Berapa persen? Lebih kurang RM32, ada sen-sen sikit. Jadi dengan kata lain, abang turunkan 15% kalau beli 3 paket untuk sambal lara. Perapan sate tak, sambal lara je. Jadi kalau siapa-siapa yang nak gunakan sambal lara tu sebagai medium memasak untuk bulan-bulan Ramadan ni, memang inilah abang cuba bantu sebaiknya, mengurangkan harga sebanyak 15%, 15% daripada 38 ke 32. Tapi kalau beli 3 paket lah, kalau beli 1 paket harganya tetap sama. Jadi itu pengumuman awal-awal untuk membantu meriahkan Ramadan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, termasuk urusan dalam berpuasa dan beribadah. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka berdua yang telah mendidik dan membesarkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, berkat bulan Ramadan. Cerita kali ini pendek-pendek, tak berapa panjang. Sesuailah kita pada hari Ahad ni, kita bersantai-santai bersama-sama dengan keluarga. Cerita ni disampaikan oleh Helmi, berlaku dekat Kelantan, tapi dia minta abang tidak beritahu spesifik lokasinya. Ceritanya, Helmi ni pada tahun itu, tak pula diberi tahun, adalah salah seorang yang terpilih sebagai pengawas. Jadi bila terpilih sebagai pengawas ni, memang selalunya mereka akan diminta untuk datang ke satu kem motivasi ataupun kem membina jati diri, sebab nak jadi pemimpin kepada para pelajar. Jadi seperti hari yang ditetapkan, semua pelajar-pelajar berkumpul dekat satu kem motivasi di kawasan Kelantan. Bukan hanya pengawas daripada sekolah Helmi, tapi pengawas daripada sekolah-sekolah lain berkumpul dekat situ ramai-ramai. Dengan kata lain, semua pengawas-pengawas akan diberikan tugasan semata-mata untuk meningkatkan kepimpinan diri sebagai seorang wakil pelajar, sebagai pengawas pelajar. Dia kata sepanjang kursus tu 3 hari 2 malam memang seronok sangat-sangat, tak ada apa-apa yang menakutkan. Sebab setiap kali diorang ke mana-mana, sama ada nak pergi mandi ataupun nak pergi makan, nak pergi tidur, walaupun nak pergi semayang, diorang akan bergerak bersama-sama. Tapi nak jadi cerita, benda ni berlaku pada malam terakhir diorang ada dekat kem motivasi tu. Abang salah, 4 hari 3 malam. Malam terakhir selalunya memang ada satu aktiviti yang memang abang tak suka, sebab abang ni bukan orang yang berani, iaitu aktiviti burung hantu, ataupun kalau cerita kali ni bukan burung hantu, dia tambah sikit, aktiviti survival. Pengawas-pengawas ni akan diberikan dalam beberapa kumpulan. Bercampur-campur lah dalam kumpulan tu. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C. Jadi diorang ni antara kali saling kenal satu sama lain lah. Jadi di dalam grup tu ada lebih kurang 5 ke 6 pengawas dalam satu grup, dan mereka akan diberikan parang dan juga alatan-alatan lain seperti mancis, dan juga abang pun tak pasti sangat barang-barangnya. Tujuannya benda ini digunakan untuk aktiviti survival.
Selepas semua pengawas-pengawas ni dikelaskan ikut kumpulan-kumpulan, diorang pun diberikan dengan barang-barang yang abang sebutkan tadi, diorang akan dilepaskan masuk ke dalam hutan. Tapi nak jadi cerita, kata Helmi, pada waktu tu hutan boleh dikatakan terang, bukan siang, tapi bulan pada waktu tu memang betul-betul terang. Jadi walaupun diberikan lampu picit tu menambahkan lagi keterangan dalam hutan. Jadi dengan alatan-alatan yang diorang diberikan, diorang ni diminta untuk survive satu malam dekat dalam hutan. Tak diberi makan, tak diberi jalan pulang, hanya diberikan kompas, peta dan juga alatan-alatan lain untuk survival. Jadi kalau malam tu lapar, diorang kena cari makan sendiri. Tapi disebabkan pada waktu tu diorang ni adalah masih lagi pelajar sekolah menengah, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, jadi tak adalah diorang pergi bercadang-cadang nak memburu rusa ataupun nak mencari pelanduk. Memang tak lah kan. Tapi diorang cari makanan-makanan yang berupa tumbuhan-tumbuhan untuk dimakan. Nak jadi cerita, kata Helmi, pada waktu tu kawasan tempat diorang dilepaskan banyak pula pokok kelapa. Bulan terang, jadi kenyanglah malam tu. Ada dalam grup dia lah, dia kata ada yang panjat pokok kelapa, ambil turun airnya buat minum, buat segar-segar badan, isinya dikorek buat makan. Jadi diorang tak adalah pergi buru rusa malam tu. Dalam grup diorang ada tingkatan 5, ada tingkatan 4, tingkatan 3, 2 dengan 1. Tapi dah buat macam mana, itulah aktiviti yang minta diorang buat. Salah minta diorang jalani. Yang buat aktiviti tu adalah mungkin pegawai daerah lah macam tu. Diorang sebenarnya dah pantau kawasan tempat berluka atau hutan untuk diorang ni dilepaskan. Memang tak ada binatang-binatang berbisa, rusa, pelanduk semua tak ada. Tapi memang sesuai untuk dijadikan kawasan aktiviti survival. Macam mana diorang ni dalam satu kumpulan bekerjasama untuk terus hidup sepanjang malam. Dan sepanjang malam juga diorang diberikan peta untuk keluar daripada kawasan belukar tu. Jadi dia kata itu adalah antara aktiviti yang paling seronok sepanjang dia berada 4 hari 3 malam dekat kawasan tu. Bila dah keluar daripada belukar tu, diorang pun balik ke kemah masing-masing. Dah terlalu kepenatan. Alhamdulillah pada waktu tu semua pelajar-pelajar keluar pada masa yang lebih kurang sama. Dengan kata lain, semuanya berjaya menjalani aktiviti survival yang dengan sangat bagus. Mungkin hasil daripada kerja kumpulan yang bagus. Ini baru nak start cerita seramnya. Bila dah balik dekat kemah masing-masing, Helmi pun ambil peluang untuk tidur. Sebab dia kata waktu aktiviti survival tu banyak naik bukit turun bukit, kaki pun dah lenguh. Jadi malam-malam pula oksigen kurang. Jadi bila sampai dekat kemah memang dia ambil peluang untuk tidur. Waktu tu dia kata dia takkan terfikir benda ni akan berlaku sesuatu peristiwa yang sangat menggemparkan. Kalau siapa-siapa yang ada peristiwa, ada di waktu kejadian pada waktu tu, boleh komen-komen kat bawah. Dia kata tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia dengar bunyi orang pekik sekuat-kuatnya. Tapi cara pekikan tu bukannya berasal daripada di satu kawasan yang lapang, tapi dengar-dengarnya macam ada dalam satu dewan. Bila dengar pekikan kuat macam tu, Helmi pun terbangun. Tapi bukan dia je yang terbangun. Semua kawan-kawan dia yang ada dalam kemah, kemah sebelah, kemah depan, kemah tepi, semua terbangun. Bila semua terbangun, semuanya tertanya-tanya mana datangnya bunyi pekikan tu. Bila didengar-dengar, diamati betul-betul, pekikan tu tidaklah terlalu jauh, tapi berasal daripada dewan serbaguna yang ada dekat kawasan tapak perkemahan diorang. Jadi bila dengar macam tu, Helmi dengan kawan-kawan dia ni berlari ke arah dewan tu. Nak tengok sebenarnya apa yang berlaku. Kok ada orang kena cekik, kok ada orang tercedera ke. Tapi bila sampai, benda yang sangat tidak dijangka. Seorang pengawas berumur lebih kurang tingkatan 1 ke tingkatan 2, bukan berasal daripada sekolah Helmi, tengah dirasuk dengan cakap Jepun. Dan yang lebih menakutkan lagi, yang dirasuk tu sedang mengacukan parang panjang pada satu orang. Oh, belik abang cakap. Dia tengah kena rasuk dan keadaan dia tengah peluk seorang lagi pelajar dan parang tu dihalakan ke leher budak yang dia tawan. Macam tu lebih kurang.
Jadi bila tengok keadaan macam tu sangat-sangat gawat lah kan. Ada seorang budak, lehernya ada parang, dekat lehernya ada parang. Yang seorang lagi tengah kerasukan, matanya kejam, pegang parang tu seolah-olah nak sembelih budak tu. Cikgu perempuan dah menjerit-jerit lah. Cikgu lelaki memang cuba menenangkan cikgu perempuan. Sama cikgu perempuan tengah menjerit-jerit kan. Cubalah pujuk budak tu, letakkan parang. Tapi budak yang kena rasuk tu, dia cakap Jepun tau. Dia cakap Jepun dalam keadaan yang tak berapa nak jelas. Tapi suaranya sangat garau dan sangat menakutkan. Keadaan jadi semakin tegang bila parang tu betul-betul dah ada dekat urat budak yang ditawan tu. Cikgu-cikgu dah menjerit, dah tak tahu nak buat apa. Jadi ada beberapa orang cikgu lelaki pergi report polis. Polis pun datang. Tak ambil masa yang lama. Kejap je polis dah datang. Sebab kejadian ni bahaya. Tak pernah orang kena rasuk jadi macam ni, nak bunuh-bunuh orang pula. Jadi bila pihak polis datang, pihak polis cuba pujuk budak yang kena rasuk tu. Budak tu kejam matanya. Dia pegang parang, ni leher orang tu kan. Dia acuh-acuhkan. Seolah-olah macam nak dikelarnya budak tu. Kalau salah tindakan, budak yang diacuhkan parang tu memang mati mengelupur kat situ. Tapi pihak polis memang mungkin dah biasa dengan keadaan macam ni, selalu berhadapan dengan penjenayah. Jadi keadaan macam ni dia boleh kawal. Selepas dipujuk, akhirnya budak tu melepaskan parangnya. Tapi selepas budak tu dilepaskan parang, lupa abang nak beritahu, waktu tu ada juga diselang-selikan dengan azan, dengan bacaan ayat suci Quran oleh cikgu-cikgu, bacaan-bacaan selawat-selawat Nabi, untuk bagi budak tu sedar daripada kerasukan dia. Dan pada masa yang sama juga pihak polis pujuk-pujuk dia untuk lepaskan parang. Lepas budak tu lepaskan parang, dia terus jatuh terduduk. Budak yang jadi mangsa tawanan tadi berlari menangis-nangis dia. Hampir-hampir nak kena bunuh. Kalau abang menangis. Jadi selepas budak tu yang kena rasuk tu terduduk, cikgu-cikgu pun datanglah ke arah budak tu, dan budak tu masih lagi dalam keadaan tak berapa nak sedar. Dan melalui apa yang dia cakap sewaktu dia tak sedar tu, dia kata dia buat macam ni semata-mata dia nak keluarkan senjata-senjata yang ada di bawah dewan ini. Jadi cikgu-cikgu tanya, apa yang dimaksudkan dengan senjata? Dia kata dia adalah bekas tentera Jepun. Dia rasa bersalah sebab dia telah menyimpan senjata-senjatanya di bawah dewan ini. Sebelum dewan ni wujud lagi, dia simpan benda tu dekat bawah tanah, dan benda tu telah menyusahkan grup dia sewaktu zaman peperangan. Dan selepas dia habiskan penjelasan tu, budak tu pun pengsan. Dan bila budak tu sedar, dia pun tak ingat apa benda yang berlaku. Jadi bila besoknya, tak tangguh-tangguh, pihak polis dengar pengakuan budak yang kena rasuk ni kan. Jadi dewan tu dipecahkan tengah-tengah dia. Dan kita semua boleh jangka apa yang mereka jumpa, iaitu senjata-senjata pada zaman Jepun. Senapang, pistol, pedang, pisau, semuanya tertanam di bawah dewan tu. Jadi dengan kata lain, benda ni bukan peristiwa yang main-main. Kerasukan tu adalah bukan peristiwa yang main-main. Kerasukan tu mungkin hanya untuk memberitahu ada sesuatu yang tersimpan di bawah dewan. Jadi ada siapa-siapa yang tahu cerita ni, yang ada dekat tempat kejadian, sama ada cikgu, pelajar ataupun sama-sama berkawan dengan Helmi, bolehlah komen-komen kat bawah, ataupun yang pernah dengar cerita ni. Cerita yang kedua berlaku pada tahun 2012 dekat Kuching, Sarawak. Diceritakan kepada abang oleh seorang budak perempuan, Nur. Pada waktu ni Nur masih lagi beragama Kristian, Kuching, Sarawak. Tapi dia kata sekarang dia dah bermeluk agama Islam. Kes ni berlaku dekat rumah mak dia, dia kata. Mula-mula dia pindah dekat rumah tu, dia tak rasa apa-apa pun yang pelik. Dia rasa seronok aja dekat rumah tu, tak ada apa-apa pun. Tapi bila lama kelamaan, dia ada rasa satu perasaan pelik. Lebih-lebih lagi dekat depan rumah dia. Nak jadi cerita, depan rumah dia ni ada satu pokok. Kalau tak silap abang, pokok kerak. Lebih kurang lah kalau siapa-siapa yang salah betulkan. Kalau tak silap abang, nama pokok tu adalah pokok kerak ke pokok keruk. Dan pokok tu, keadaan tumbuhnya agak pelik. Macam seperti dibela, ditanam dan dibela. Dan kalau nak pergi ke arah pokok tu, rasa suram sangat-sangat. Sejak daripada Nur suka tenung pokok tu, dia selalu mengalami mimpi pelik-pelik. Mimpi berada dalam keadaan gelap, mimpi berada seperti benda-benda yang
macam ada roh datang ataupun hantu datang lah macam tu. Dia ceritakanlah benda tu pada mak dia cakap engkau ni banyak berangan. Tapi bila dia cerita dengan kawan-kawan dia, dengan jiran-jiran dia yang ada dekat taman perumahan yang sama, kawan-kawan dia cakap depan rumah Noh tu belukar. Dulu-dulu orang pernah cakap dekat dalam belukar tu ada seorang perempuan tinggal dekat situ. Dia bukan sembarang perempuan, dia adalah kakak Rockers. Pangkat kakak bukan makcik, kakak Rockers. Tapi dia kata ada satu kelebihan, keistimewaan lah pada kakak Rockers ni, iaitu mukanya sebelah putih sebelah hitam. Banyak orang-orang yang pernah nampak, tapi Noh tak pernah nampak. Dan Noh tak tahulah apa kaitan kakak muka sebelah putih sebelah hitam tu ada kaitan dengan pokok depan rumah dia. Dia tak tahu. Nak jadi cerita, pada satu hari dia mimpi. Dia mimpi ada seorang perempuan dengan keadaan kusut masai, bajunya putih koyak rabak, memang macam makcik Rockers ataupun kakak Rockers, duduk depan pintu rumah dia minta makan. Pada dalam mimpi tu, Noh cuba mengelak-ngelak, tak nak, macam pergi kau dari sini, pergi kau dari sini. Tapi benda tu semakin dihalau, semakin dia tak nak pergi. Dia kata selagi kalau dia tak dibagi makan, dia tak nak berganjak daripada rumah tu. Dia nak juga dibagi makan. Bukan sekali Noh mimpi macam tu. Boleh dikatakan setiap hari mimpi yang sama berulang-ulang. Jadi dia ceritakan pada mak dia. Rupa dia, mak dia, walaupun mak dia tak mengalami mimpi yang sama, tapi mak dia dapat rasa macam ada sesuatu yang duduk depan rumah dia orang sewaktu malam. Hari berganti hari dan mimpi tu tetap dialami oleh Noh. Mimpi yang sama, kakak Rockers datang minta makan, ketuk-ketuk pintu. Nak jadi cerita, pada satu malam Noh mimpi sekali lagi benda yang sama. Kali ini kakak tu datang dalam keadaan yang sangat marah dan tak puas hati. Seolah-olah macam dia memang memaksa untuk dia diberi makan. Tapi dalam mimpi yang sama, Noh seolah-olah maki hamun kakak tu dan menyebabkan kakak tu betul-betul marah. Dan dalam mimpi tu kakak tu menjerit depan rumah Noh. Bila benda tu menjerit dalam mimpi, secara automatik Noh tersedar daripada tidur. Dan korang tahu apa yang Noh nampak? Noh tak nampak, tapi Noh dengar ada orang ketuk pintu dekat depan rumah dia. Mustahil ada orang ketuk pintu. Sedangkan rumah dia berpagar, takkan ada orang panjat pagar tengah malam. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, siapa pula yang ketuk pintu? Waktu tu agak slow, tapi cukup jelas. Dia kejut mak dia. Mak dia pun dengar ketukan tu. Jadi semalam-malam anak beranak tu ketakutan dengan bunyi ketukan. Besok pagi mak dia cari orang. Waktu tu mak dia memang masih lagi beragama Kristian. Jadi dia minta cari ikan bomoh lah kan. Cari ikan bomoh. Dan bomoh tu datang. Bomoh tu mungkin ilmu dia tinggi lah. Dia ada ilmu. Dan dia kata benda ni berasal daripada pokok kara, pokok karak depan rumah diorang. Dan bomoh tu cakap itu adalah rumah makcik Rockers. Dan makcik Rockers itulah makcik Rockers yang sama atau kakak Rockers yang sama yang datang rumah diorang minta makan. Sebab selama ni rumah ni kosong, tak ada orang. Tiba-tiba dah ada orang. Jadi inilah peluang untuk minta makan. Jadi si bomoh ni buatlah aktiviti mengusir. Dia balingnya garam, dia balingnya beras ke pokok tu supaya benda tu keluar daripada kawasan tu. Tapi tak berjaya. Terpaksalah bomoh ni buat tindakan yang selanjutnya keesokan harinya, iaitu dipotong pokok tu. Selepas pokok tu dipotong, ada satu petua jangan dilanggar, iaitu selama seminggu Noh atau mak dia tak boleh bakar sampah dekat kawasan tersebut selama seminggu. Sebabnya benda tu telah dihalau oleh si bomoh. Tapi bakar sampah, asap bakar sampah tu seolah-olah memanggil benda tu untuk datang semula dekat pokok tu, tinggal dekat situ. Jadi ikut. Noh dengan mak dia memang tak membantah, diikut aja apa saranan bomoh tu, dan alhamdulillah tak ada lagi gangguan sejak daripada tu. Hati-hati pokok kara, pokok karak atau pokok kara.
Selepas dua cerita abang ceritakan dalam keadaan yang sangat bersemangat, tapi cerita yang ketiga ni abang baca terkoyak hati abang. Perasaan waktu abang baca kisah ni, email yang abang dapat ni, ya Allah, betul-betul dalam bulan Ramadan kita ramai orang yang meninggal. Ni abang nak ceritakan. Kisah ni berlaku pada tahun 1986 dekat Jerantut, Pahang. Disampaikan kepada abang oleh seorang pakcik email, tapi dia kata gunakan nama lain. Jadi abang gunakan nama salah seorang penonton abang yang muda. Namanya Darwishi. Kalau tak silap abang namanya Darwishi. Jadi dia minta namanya digunakan. Ceritanya macam ni. Pada waktu tu Darwishi berumur darjah 6. Dia kata dia hidup dengan mak dia. Sejak daripada dia umur darjah 4, dia hidup dengan mak dia. Sebab pada umur darjah 4, bapak dia dah ceraikan dengan mak dia. Punca apa mak bapak dia bercerai, dia tak tahu apa puncanya. Tapi selepas bapak dengan mak dia bercerai, bapak dia kahwin lain. Jadi dengan kata lain, dia ada mak muda lah. Mak dengan bapak dia bercerai dan mak dia ni tinggal dengan mak dia. Hiduplah dia dengan mak dia, dia kata daripada darjah 4 tu sampailah ke darjah 6. Setiap hari dia balik sekolah, pergi sekolah memang jalan kaki. Mak dia tak pernah hantar, mak dia tak pernah jemput. Sebab mak dia, selepas bapak dia tinggalkan mak dia terpaksa bekerja semula. Dulu-dulu dia kata mak dia tak pernah bekerja. Mak dia adalah suri rumah sepenuh masa. Tapi selepas sumber pendapatan dah tak ada, ayah pun dah tak ada, dah ada mak baru kan. Jadi mak dia pun bekerjalah dekat rumah orang. Ambil lah upah dekat rumah orang. Ada yang kadang-kadang basuh baju, ada yang kadang-kadang masak. Jadi ikutlah mana-mana orang yang nak mengupah mak dia. Nak kata hidup tu mewah tak, tapi disebabkan dia hanyalah anak tunggal, kata Darwishi. Dia hanyalah anak tunggal, jadi perbelanjaan keluarga pun tak jadi besar sangat. Dan nak jadi cerita juga, diorang ni tinggal satu kampung. Mak dia, nenek dia, iaitu mak kepada bapak dia, tinggal satu kampung. Jadi bekas mak mentua lah. Bekas mak mentua mak dia ni, kalau perlukan bantuan, mak mentuanya bagus. Dia kata dia selalulah hantarkan makanan kepada menantu yang dah diceraikan ni kan, dengan anak. Jadi dia kata hubungan dia dengan nenek dia, iaitu mak kepada bapak dia ni, memang rapat. Memang selalu kalau ada masa, dia memang pergi rumah atuk dengan nenek dia. Okay, ceritanya pendek tapi menarik. Sepanjang darjah 4 sampai darjah 6, boleh dikatakan dia tak pernah serempak dengan bapak dia. Walaupun rumah mak bapak kepada bapak dia dan tak berapa jauh daripada rumah dia orang. Tapi nak jumpa bapak dia ni kelibat memang tak dapat. Susah. Mungkin disebabkan dah ada mak baru kan, dah ada bini baru, tinggal pun dekat kawasan lain. Jadi mungkin, yelah, kita pun faham-faham lah kan. Nak cerita dengan lebih jelas, takut nanti kan abang tersalah cerita, tak sedap pula. Jadi dia kata dia rindu sangat dengan bapak dia. Setiap kali dia rindu dengan bapak dia, mak dia akan ceritakan kenangan dia dengan bapak dia. Maksudnya, mak dulu dengan ayah kau begini. Jadi dengan cerita-cerita itu akan mengurangkan perasaan rindu. Sedih abang dengar cerita ni. Dia memang terlalu rindu dengan bapak dia sebab dia tak membesarkan bapak dia. Daripada darjah 1 sampai darjah 4, dia kata dia dengan bapak dia mendokong-dokong, bergeletek-geletek. Tapi tiba-tiba bapak tu hilang, rasa macam kehilangan sangat-sangat. Dan caranya itulah, dia kata dia nak hilangkan perasaan rindu, dia minta mak dia ceritakan perihal-perihal bapak dia. Dan bapak dia tak pernah lah datang rumah nak tengok dia, dia kata. Entahlah, dia kata mungkin bapak dia benci sangat dekat dia ke, ataupun dia pun tak tahu. Dia harap bapak dia tak bencikan dia, dan bapak dia harap-harap bapak dia ingat dia. Tapi doa dia betul-betul Allah makbulkan. Bapak dia tak lupa dia. Pada satu hari tu, dia kata dia punyalah terkejut. Dia seronok gila-gila. Bapak dia datang jemput dia dekat sekolah. Jadi dia kata waktu tu, dia kata dia teruja sangat-sangat bila dia keluar daripada kawasan sekolah. Dia kata ada bapak dia. Dia pun teruslah pergi kat bapak dia. Dia pun mula-mula dia nak salam, tapi bapak dia macam indah tak indah je dia nak salam. Jadi dia tak apalah, dia kata dia tak kisah kalau bapak dia tak nak salam, yang penting bapak dia ada dengan dia. Sedih apa dengar. Sedih cerita ni. Jadi dia kata dia seronok sangat pada waktu tu bila bapak dia ada datang jemput, dan dia pun berjalanlah sama-sama. Jadi dia
teruja lah, dia teruja sangat-sangat. Dia ceritalah dengan bapak dia apa yang berlaku dekat sekolah. Dia dapat nombor 1, dia student pandai, ramai orang kagum dengan dia. Lepas dah jahannam, dia nak masuk sekolah asrama lah, keputusan dia bagus lah gitu, dia cerita. Tapi bapak dia buat bodoh je, buat masak. Agaknya gitulah kan, bapak dia buat masam je, buat tak tahu je. Jadi dia kata tak kisahlah bapak dia buat tak tahu, tapi dia tetap cerita. Dia sepanjang jalan tu, jalan kaki, walaupun sekolah dengan rumah dia tak jauh, tapi dia berusaha untuk bagi, dia kata dia dengan harapan bapak dia akan peluk dia, bapak dia akan seperti dulu. Tapi harapan dia semakin lama semakin berjalan, harapan dia macam musnah. Dia kata bapak dia buat tak tahu, dan bapak dia berjalan agak laju daripada dia, dan seolah-olah macam jemput dia tu macam syarat je, syarat nak jemput je. Tapi tak apalah, dia pun ikutlah bapak dia sampailah dekat rumah dia. Bila sampai dekat rumah dia, dia nak baliklah ke rumah dia kan. Tu bapak dia kata jangan, ikut bapak. Tapi bapak dia macam tak bercakap. Bapak dia kata bagi isyarat lah, isyarat muka, isyarat tangan. Jadi dia ikut lagi bapak dia. Dalam otak dia mungkin dia nak pergi ke rumah nenek dia, sebab rumah mak kepada bapak dia ni dekat je dengan rumah dia kan, lorong yang sama. Jadi dia pun ikutlah berjalan dengan bapak dia, ikut berjalan. Memang betul lah dia orang ni nak mengalir ke rumah nenek dia ni. Sampai dekat rumah dia nenek dia ni, orang ramai tau, macam ada keadaan orang meninggal. Jadi dalam hati dia ni, alamak, jangan-jangan nenek dia meninggal kot. Takut juga kan, sebab dia memang rapat dengan nenek dia, dengan datuk dia. Jadi dia pun tengok bapak dia pun senyap. Bapak dia pun macam, mungkin bapak dia sedih lah sebab nenek meninggal kan. Jadi bapak dia pun senyap. Jadi dia pun pegang beg, dia berlari masuk dalam rumah tau. Bila masuk dalam rumah, dia tengok mak dia tengah menangis. Dia pun pergilah dekat mak dia. Mak dia peluk lah dia. Mak dia peluk dia. Tengah mak dia peluk-peluk dia ni, tiba-tiba dia nampak seseorang yang dia tak sangka, iaitu nenek dengan atuk dia. Dia nampak atuk dengan nenek dia. Jadi siapa yang meninggal? Dia tengok sekeliling, dia nampak bini muda bapak dia. Dia dah rasa siapa yang meninggal ni? Dia tak boleh nak cakap. Jadi waktu dia tengah keliru-keliru tu, dia kata, mak dia tanya, balik dengan siapa? Pak Su mana? Dia kata. Tu dia kata, balik dengan ayah. Dia tak tahu Pak Su kat mana. Besar mata mak dia. Dia pun masa tu tak faham tau kenapa mak dia besarkan mata. Jadi mak dia kata, sini ikut mak cium ayah. Dia lagi blur waktu tu. Apalah kena cium ayah pula? Ayah dia kat luar. Waktu mak dia buka kain jenazah bapak dia, waktu tu dia kata dia tak fikir panjang, dia berlari keluar daripada rumah. Oh sedihnya, dia lari keluar daripada rumah, dia nak cari bapak dia. Tak ada. Bapak dia tak ada. Jadi yang dia tahu, yang jemput dia tu sebenarnya adalah apa sedih je. Yang jemput dia tu adalah mungkin almarhum. Sebagai ucapan terakhir lah. Ucapan selamat tinggal. Sebagai ucapan selamat tinggal dari seorang ayah. Abang bila baca kisah ni kan, abang rasa macam abang tengah tengok filem ke apa ni. Abang rasa macam terharu sangat-sangat. Jadi pakcik ni cerita dekat abang, dia email dekat abang, dia kata dia terlalu rindu dengan ayah dia. Mungkin yang dia nampak tu bukanlah roh arwah ayah dia, tapi mungkin perasaan rindu yang dia nampak pada ayah dia. Rindu pada ayah dia sendiri kan. Dan ayah dia muncul sewaktu hari kematian ayah dia. Dan bila dia masuk balik dalam rumah, dia pun tengok ayah dia dikebumikan, diuruskan, dan dia ceritakan benda ni pada mak dia. Dan mak dia tak cakap apa-apa. Dan dia tahu bapak dia meninggal rupanya disebabkan oleh ada sakit lah, dia kata ada jangkitan kuman macam tu. Dan dia sempat juga tanya dengan orang-orang sekeliling yang ada dekat luar rumah pada waktu tu, selang beberapa hari, nampak tak dia balik dengan siapa. Semua kata dia balik sorang-sorang. Dia tak nampak pun yang Darwish ni balik dengan orang lain, tapi dia nampak Darwish ni balik sorang-sorang. Antara cerita tersedih lah pula disampaikan pada bulan-bulan Ramadan macam ni. Jadi dia punya pengajaran dia adalah balik raya lah, balik raya. Selagi kita ada mak ayah kan, kita balik raya. Nanti kalau mak ayah kita dah tak ada, kita dah tak tahu tempat mana kita nak memanja.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Terima kasih sekali lagi yang dah membeli sambal lara dengan perapan sate. Jangan lupa abang ada buat promosi sambal lara, beli 3 bungkus dapat RM32, 70 sen lah macam tu, kurang RM5 lebih daripada harga asal. Tapi dengan syaratnya beli 3 bungkus. Inilah salah satu cara abang nak membantu kita-kita ni yang tengah berpuasa supaya mempermudahkan proses untuk memasak. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.